Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Thomas Tan? Anda adalah orang yang pertama muncul. Begitu juga dengan saudara Syah Ibrahim. Waalaikumsalam. Pendekar mata satu. InsyaAllah jaga kesihatan. Ya betul. Terima kasih atas ingatan daripada pendekar mata satu. Saudara Lucky Flavor, saudara Zamari LC. Waalaikumsalam. Saudara Ayuh Ngoh. Ayuh Ngoh ni, Ayah Ngoh ni rasanya orang Terengganu dah. Saudara Abu Nems. Begitu juga dengan saudara Puan Ruby. Ruby Din. Apa khabar Bi? Doa saya anda sihat walafiat bersama dengan pasangannya. Rawatlah cinta kasih dalam sebuah keluarga yang bahagia. Begitu juga dengan Puan Zainab Saviri Mutu. Savri Mutu. Saudara pendekar masa 10K hak kami. Ya betul. Saudara 4 tulang kering. Salam daya. Berusahalah kita. Saudara Bakar Ahmad, saudara Zack. Begitu juga dengan Mira Haura, saudara Muhammad Fuad, Rosdi Zahani, Joka. Apa khabar Jo? Doa saya anda juga supaya sihat walafiat. Saudara Suring Naruk. Ini dari mana Suring Naruk ni? Mungkin Sarawak kot agaknya ya. Saudara Aziz Ali dari Penang. Waalaikumsalam Aziz. Sedap dah nasi kandak. Saya malam ni makan nasi kandak dari Penang. Begitu juga dengan saudara Abu Nem daripada Taiping. Saudara Azman Baharum. Taiping hujan tak? Selalu Taiping mesti hujan ya. Saudara Azlan Yusof. Saudara Saiful Azia. Apa khabar saudara Saiful Azila? Saudara Anton, Azwan Razak, saudara Azhar Aziz, Azmi Omar, Waalaikumsalam. Saudara Azmi dari Pimindef, moga sihat walafiat. Begitu juga dengan Cik Mustafa, Cik Soh daripada Kelang. Saya Kelang ni rapat di hati saya sebab saya pernah tinggal di Kelang dah sekitar tahun 70-an dahulu. Era waktu itu Datuk Ahmad Rafi'i sebagai Menteri Besar Kelang, Menteri Besar Selangor tu. Ya, saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Doa saya agar warga di Sungai Petani dan ku Raja Kamal, Raja Bazian sihat bersama keluarga. Saudara Abdul Malik, Awang Muhammad Noor, apa khabar? Muhammad Nasir. Salam, saudara Badrul, Roslan Sani, Yusuf Hashim. Terima kasih. Siti Zubaidah, Muhammad Hanifah, Zulkifli, Ramli Putih. Terima kasih hantar the star to me. Dan pada teman-teman yang lain, saya harapkan agar anda sentiasa like, share. Itu saja yang saya perlukan dari anda serta subscribe. Jika sesuatu berlaku kepada Facebook kita, sila layari ke Instagram ya saudara. Kadang-kadang ada gangguan. Baik saudara, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku hari ini bagi negara kita saudara. Hari ini adalah hari yang ke-667 saudara. Masih lagi belum usai virus corona ini meninggalkan bumi bertuah ini saudara. Dan hari ini Jumaat 14 bulan Januari 2022. Menurut saudara Rio daripada Universiti Melaya, beliau menghantar kiriman kepada saya, katanya jumlah jangkitan hari ini ada sedikit berkurangan. Ada sedikit berkurangan daripada semalam. Itu semalam 3,684. Tapi hari ini 3,346. Itu laporan daripada saudara Rio yang beliau terima daripada Kementerian Kesihatan. So, Rio bertugas di Universiti Melaya. Rio, jumlah keseluruhan terkumpul sudah 2,802,263 saudara. Artinya tinggal lagi sekitar 200,000 lagi dah 3 juta lah rakyat kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan kematian hari ini 15. Itu mengikut laporan daripada Kementerian Kesihatan. Untuk itu retinya pada hari ini pada 14 Januari dengan jangkitan 3,346, untuk bulan Januari jangkitannya adalah 40,979. Ini yang terkumpul saudara ya. Baik saudara, usai laporan COVID-19, apalagi kita masuk sedikit, tak lama pun dalam 3-4 minit, e-commerce. Jadi kepada mereka yang mempunyai produk, silalah hubungi Al-Azhar di talian 011330 41241 bagi membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Al-Azhar dia punya produk lain tak ada haruman setanggi bakur. Iaitu macam kemian bila dibakar harum semerbak satu rumah. Juga wangian, itu parfum daripada Timur Tengah.
baunya amat menyegarkan, kerana bila kita pakai itu terasa kita berada di negara Timur Tengah, kerana dia daripada pati kayu gaharu, saudara. Saya menggunakan jenama Amir Al-Khud. Juga saudara boleh memesan daripada Al-Azhar rendang tok. Itu produk ibunya, ataupun baru bedal. Orang Perak ni baru bedal. Dah dekat-dekat nak raya nanti, dah dekat-dekat dengan berpuasa ni, eloklah tu. Fikir-fikir kelas saudara. Jika saudara tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. 017 711 4300. Siti Farehah, tentulah dendeng manis Siti Farehah. Terima kasih Raja Kamal Baizan. Raja Baizan. Dan juga kalau saudara yang tinggal di Lembah Kelang boleh mendapat bekalan buah-buahan yang grade-nya terbaik lah bagi saya. AAA, harganya pun lebih murah daripada harga pasaran. Dan buah-buah itu boleh terus hantar ke rumah saudara. Ini untuk di Lembah Kelang. Hubungi saudara Syauqi di Kizinis 012 357 5703. Itu untuk buah-buahan. Dan jangan lupa saudara produk terbaru, Popiah Sirih Lady Maria. Popiah Sirih Lady Maria ini rasanya pedas, rangup dan manis. Memang mengasyikkan kalau makan saudara. Sila hubungi Nizam saudara kalau saudara nak memesan Popiah Sirih Lady Maria. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. 019 435 1203 saudara ya. Okey, usai e-commerce. Apa khabar Rusinin Kurungut? Lama tak nampak. Sekarang ni muncul pula. Terima kasih Rusinin dari Sarawak. Baik saudara, seperti biasa, ruangan ini tidak akan lengkap kalau tiada ini tazkirah. Tapi bagaimanapun, kerana permintaan teman-teman, nasihat teman-teman, mereka mengatakan tak payah dipanggil ruangan ini, itu ruangan tazkirah. Betul, sebab saya bukan pakar agama. Katanya lebih baik ditukar kepada kolom yang lain. Jadi saya memilih ini adalah ruangan naluri kehidupan. Itu lebih saya ingat lebih senang, iaitu naluri kehidupan. Dalam segmen naluri kehidupan ini, saya teringat tentang satu kisah, saudara, iaitu ketika Saidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah kerajaan Islam yang berjaya menakluki Parsi. Parsi ini adalah Iran, saudara, di mana negara Parsi ketika itu merupakan negara yang sangat kaya, dan tentera Islam berjaya membawa rampasan perang dan diserahkan di hadapan Saidina Umar Al-Khattab. Begitu banyak sekali harta-harta rampasan perang itu, termasuklah emas dan berlian, saudara. Jadi ketika Saidina Umar Al-Khattab melihat, Amirul Mukminin melihat harta-harta yang dikumpulkan, baginda menangis. Memang baginda menangis teresak-esak kerana bersyukur bahawa tentera dan rakyatnya benar-benar jujur ketika itu. Tidak ada satu barang dari rampasan perang pun yang hilang. Semuanya diserahkan kepada kerajaan Saidina Umar Al-Khattab. Jadi Saidina Umar Al-Khattab berkata, "Ya Amirul Mukminin, apabila kamu jujur." Ini bukan Saidina Umar Al-Khattab, ini Saidina Ali. Saidina Ali ini adalah cucu Rasulullah. Saidina Ali berkata, "Ya Amirul Mukminin, apabila kamu jujur dan tidak mengambil harta rakyat dan makan harta rakyat, maka kamu akan dapati tentera dan rakyat kamu juga jujur dan tidak memakan harta rakyat dan tidak menipu pimpinan dan juga kerajaan." Ini elok kita jadikan satu pengajaran yang berlaku pada zaman kegemilangan Islam dahulu, waktu Saidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah Empire Islam di Madinah. Karenanya kata Saidina Ali, sebaliknya jika pemimpin yang memimpin tidak jujur dan makan harta rakyat serta mengambil harta kerajaan untuk kepentingan pribadinya, maka rakyat dan tentera ataupun pegawai-pegawai kerajaan juga akan menjadikan harta rakyat hak mereka sebagaimana pemimpin mereka lakukan. Jadi sebenarnya saudara, inilah jawapan kita kenapa kita harus menentang dan memerangi rasuah. Kerana sekarang ni negara kita kadang-kadang seolah-olah tidak dapat dibendung kegiatan rasuah. Saudara, saya akan santuni usai
pencerahan ini sebentar nanti. Saudara, ada lagi bab itu, bahagian bab rasuah ini nanti. Saudara, itulah sedikit ruangan naluri kehidupan, saudara. Baik, usai naluri kehidupan, kita masuk mutiara kata. Kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Katanya, orang yang paling berkuasa adalah yang memiliki dirinya sendiri di dalam kekuasaannya. Saudara Noreda Kamarudin, semoga dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saudara, ingat saudara, orang yang paling berkuasa adalah orang yang memiliki dirinya sendiri dan di dalam kekuasaannya. Artinya dia menguasai dirinya. Dia tidak bergantung pada orang lain, saudara. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata untuk kita kongsi bersama, saudara. Baik, saudara, seperti biasa. Permulaan bicara, usai COVID-19, usai naluri kehidupan, usai mutiara kata, apa lagi? Salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat, kita harus berusaha. Saya akan terus menyuarakan, saya berdoalah supaya agar perkataan salam impian moratorium dan RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja ini segeralah ditamatkan. Letihlah saudara. Rasa tak silap saya dah masuk bulan yang keberapa ni, bukan bulan yang ke-6. Sahabat malam bercakap lain tak ada, itu saja. Kadang-kadang ada lenjan lah rasanya, saudara. Bagaimanapun saya ingin berpesan kepada pimpinan negara, janganlah berbelanja secara tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, khawatir kita akan menjadi negara yang muflis. Saya terima satu kiriman, tapi mungkin saya akan cari balik bagaimana 5 buah negara seperti Greece, Venezuela yang kaya raya, akhirnya negara tersebut menjadi negara yang muflis. Ya, saudara. Ini kerana bila pimpinan berbelanja tanpa had, ya, saudara. Baik. Bicara kita malam ini bertajuk krisis dan celaru. Krisis dan celaru. Apa yang saya maksudkan krisis dan celaru itu? Kita santuni dulu pantun Pak Nazil yang menghasilkan begitu banyak buku-buku pantun. Saudara boleh melayari ruangan Pak Nazil di Alamaya Nazil Hashim Muhammad. Boleh baca buku-bukunya dan juga buku pantun sejumlah 14. Kata Pak Nazil, beli renda kain cita. Bukan cinta, ya. Beli renda kain cita sama kasa di kedai Kak Senah. Memporak peranda negara tercinta merebut kuasa secara fitnah. Jadi mereka yang mahu merebut kuasa ini, mereka melontarkan kepelbagaian fitnah. Hanya lain tak ada kerana semata-mata untuk merebut kuasa. Jadi akhirnya negara porak-peranda. Saya berkenan sangatlah dengan Pak Nazir ni sebab tiap-tiap kali bila dia bagi ayat atau perkataan tersebut ada maksudnya dijelaskan. Contoh, dia kata kain renda. Renda itu adalah sejenis kain kerawangan yang biasa dipasang di tepi baju atau bantal. Kekerawang, jahitan, sulam lah. Kemudian kain cita pula merupakan kain kapas yang dibuat pakaian berbunga-bunga ataupun berwarna-warna. Begitu juga dengan kain kasa adalah kain yang halus dan jarang. Itu penjelasan Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir bila memberi pantun, dijelaskan maksud setiap perkataan digunakan. Beli renda kain cita sama kasa di kedai Kak Senah. Memporak peranda negara tercinta merebut kuasa secara fitnah. Nampaknya Pak Nazir marahlah kalau orang menabur fitnah ni, saudara. Katanya lagi, kerbau balar menarik tenggala. Pak Ngah bercakap seolah berkempen. Sudahlah tak popular, ego pula. Begitulah sikap setengah pemimpin. Dia bukan popular pun, tapi bercakap macam-macam. Itu sikap setengah pemimpin. Jadi Pak Nazir menegur mereka. Saudara, maksud tenggala. Ni Pak Nazir jelas benar. Maksud tenggala adalah sejenis alat untuk menggembur tanah. Saudara, itu maksudnya. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu berarti, yang boleh kita hayati bersama. Baik, saudara, usai pantun, jangan lupa kita masuk sedikit dalam segmen Gedung Ilmu. Ini ilmu ni kerana inilah ciripan kata-kata pemimpin terdahulu yang mengharapkan akan lahir pemimpin hari ini dan masa akan datang, khususnya pemimpin Melayu itu, supaya mereka mempunyai jati diri yang hebat. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin dahulu melalui catatan dalam buku berjudul
pemimpin dalam ungkapan Melayu. Buku sebut kiriman Tan Sri John Jaafar kepada saya, digarap oleh Saudara Tenas Effendi. Dan dalam culipan itu katanya, kita tidak mengharapkan hadirnya pemimpin terdiri dari kalangan pemimpin yang buas. Kerana sebagai pemimpin, jika lakunya buas, kemana pergi ia mengganas. Akalnya singkat, hatinya pemanas, cepat marah, tak tahu diri, lupakan tugas. Sebab itu kita harus mengelakkan pemimpin yang bersikap buas begini. Halal dan haram habis terlibas, dikebahnya saudara. Buruk dan baik semua dirampas. Rakyat sengsara, hidup melengas, dijadikan pemimpin sangat tak pantas. Jadi pemimpin terdahulu mengharapkan tidak akan hadir pemimpin yang buas dalam golongan masyarakat kita hari ini dan akan datang. Sebab itu kita harus mendidik warga kita, generasi kita supaya tidak terjebak dalam untuk menjadi seorang pemimpin yang buas. Jika dijadikan tua, maka umat tertindas. Dijadikan induk, malang tak lepas. Negeri binasa, rakyat terhempas. Hancur berderai rakyat ni. Saudara, jadi sebab itu, saudara, kalau nak memilih pemimpin, pastikan kita tidak memilih pemimpin yang puas. Kita sambung lagi malam besok, apa pula kata culipan daripada pimpinan terdahulu terhadap bangsa kita. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus mengingatkan. Ini peguam saya bagi tahu berkali-kali. Dia mengingatkan saya, dia kata, kena ingatkan. Tidak nanti problem pula saya, dia kata. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun mana-mana channel pun, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan. Begitu juga dengan komen-komen yang anda kemukakan. Kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk menyemak ataupun melihat ataupun melakukan semakan atas setiap culipan maupun suntingan anda. Ingat saudara, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan, bukan saya. Saya harus hanya memberi pencerahan. Ini adalah ruangan pencerahan, tidak lebih dan tidak bukan, iaitu untuk memberitahu perkembangan semasa supaya warga bangsa kita berinformasi. Dan jika saya mengulas tentang suatu situasi politik itu, matlamatnya supaya warga kita berinformasi. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda boleh bersetuju, anda juga boleh tidak bersetuju. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang mengharapkan jika saudara mau berhujah dan sebagainya, kemukakanlah dengan pandangan-pandangan dengan bahasa yang harmonis. Alhamdulillah, semalam saya nampak tidak adalah culipan-culipan atau kata-kata yang celupar. Seharusnya biarlah kita jadikan, bersamalah kita berusaha jadikan ruangan saya ini ataupun live saya ini ruangan untuk kita berhujah dengan pandangan yang positif. Matlamat tidak lain tak bukan untuk mencari populariti, tetapi untuk memberi pengetahuan supaya warga kita berinformasi. Saudara, ingat kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi senang hidup kita, tidur pun lena, saudara. Baik, saudara. Hari ini saya mendapat kiriman daripada Jakarta. Agak memeranjatkan kerana seluruh Jakarta hari ini rupanya digemparkan kerana berlaku gempa bumi. Sekali lagi di Jakarta dengan kabarnya gempa bumi itu kuat juga, iaitu pada 6.7 skala Richter. Bagaimanapun belum ada amaran tsunami dan sebagainya. Tapi lihatlah saudara, saban hari banjir ada, kemarau ada, gunung berapi. Dan hari ini sekitar jam 4.30 petang tadi, saya menerima berita bahawa kota Jakarta dan kawasan sekitarnya digegarkan oleh gempa bumi yang agak menakutkan warganya. Bagaimanapun alhamdulillah setakat ini belum ada laporan kecederaan ataupun bangunan yang runtuh, saudara. Bagaimanapun saya juga menerima culipan daripada kementerian, daripada jabatan kaji cuaca. Ini peringatan. Jadi kalau jangan marah kalau tak jadi itu alhamdulillah lah. Jadi jabatan kaji cuaca memperingatkan khususnya bagi warga di Sabah dan Sarawak. Kerana ramalannya mungkin, ini mungkin bukan semestinya berlaku, saudara. Mungkin akan berlaku mulai malam ini, malam besok sehingga hari Isnin katanya. Akan berpanjangan dengan hujan lebat dan angin ribut yang berterusan. Ini juga boleh mengakibatkan banjir.
Jadi warga Sabah, warga Sarawak berhati-hati dan sentiasa mendengar arahan dari masa ke semasa oleh pihak berwajib. Kalau diperlukan berpindah, pindahlah segera. Sebab ini saya hanya memberi peringatan saudara, lain tak ada. Bukan nak mengejutkan saudara, tidak. Saudara. Dan ini dari Melaka. Saya terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Ali, begitu tegas nampak gayanya. Kerana katanya bahawa kerajaan negeri Melaka telah pun mewartakan sejumlah 35 ladang ternakan kinzir di Paya Mengkuang dalam kawasan dia lah, kawasan Majlis Tanah, sebagai kawasan wabak dan kawalan penyakit demam babi Afrika, ASF. Jadi menurut Ketua Menteri, perwatan itu adalah bagi mengawal penularan ASF dan merebak dan tiada tempoh khusus ditetapkan. Perwataan ini katanya merupakan pertama kali dan tiada tempoh tertentu. Sekiranya ASF itu tamat, maka perwatan juga akan tamat. Ia hanya melibatkan ladang ternakan kinzir saja, supaya kawalan itu akan lebih diketatkan. Kita harapkan supaya agar Yang Berhormat Datuk Seri Sulaiman, kalau gitu keadaannya tutup sajalah. Saudara, saya pun tak tahulah. Kita kadang-kadang menghormati warga bangsa kita yang bukan dari keturunan Melayu, yang bukan beragama Islam. Dalam kita menghormati mereka, kalau mendatangkan masalah, tutup sajalah nampak gayanya. Kerana terdapat banyak tu, 45,000 ekor, 45,000 ekor ternakan yang dibenarkan di situ. Dan sebelum ni media ada melaporkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Malaysia mengesahkan penyakit ASF telah menjangkiti 16 ladang kinzir komersial di kawasan tersebut. Jadi kalau saudara tinggal di sekitar Majlis Tanah, berhati-hati ya saudara. Cuma saya amat bersimpati. Mengikut laporan yang saya terima, sejumlah 251 orang rupanya penternak ikan air tawar di negeri Pahang mengalami kerugian sejumlah 5.6 juta ringgit kesan daripada banjir yang melanda negeri tersebut. Jadi menurut pengarah Jabatan Perikanan Pahang, Encik Abdul Jafbar, jumlah kerugian dijangka bertambah jika apabila penilaian keseluruhan atas kemusnahan sangka dan kolam-kolam yang akan dilaksanakan tidak berapa lagi. Jadi menurutnya penternak aquaculture di Pahang memang banyak terdapat di Termeluh, di Jerantut, Bentung, Lipis, Maran dan Pekan. Jadi banjir mengakibatkan sangka hanyut dan hilang, stor rosak serta kematian ikan, termasuk ikan terlepas ke sungai. Kita harus bersimpati dengan saudara kita yang tinggal di kawasan Termeluh, Jerantut, Bentung. Bersabarlah saudara. Dia katanya tempat penakan ikan yang dijaga dan diuruskan oleh ahli-ahli komuniti di estet ikan Paya Cempaka terdapat 15 hektar saudara. Estet ikan Paya Lanar 25 hektar dan estet ikan Paya Lubuk Kawah 31 hektar. Termeluh juga ditenggelami air menyebabkan ikan terlepas dan keluar dari tasik berkenaan. Begitulah saudara, kita harus bersimpati dengan teman-teman kita. Jadi tahun lalu jumlah penternak aquaculture yang berdaftar di negeri itu seramai 1,700 orang. Jadi setakat ini cuma yang dilaporkan 251, ramai lagi yang belum melaporkan. Saya menjangkakan bertambah ramai lagi yang akan mengalami kerugian. Inilah saya katakan bahawa bencana. Agar saya harapkan pihak kerajaan negeri, pimpinan negara dapat memikirkan apakah cara untuk membantu mereka saudara. Satu lagi berita saya terima tentang seperti yang mana dilaporkan oleh FMT. Ini FMT laman sosialnya. Dia kata bahawa Taman Tema Legoland Malaysia Resorts, kalau Legoland mungkin di Johor, dia kata memaklumkan bahawa penutupan sementara taman airnya bermula 12 Januari hingga 21 Januari ini. Ini kerana dalam kawasan itu diberitakan bahawa terdapat juga kaki tangannya yang positif COVID-19. Jadi saudara, untuk saat ini Taman Legoland, Sea Life dan Hotel Legoland akan kekal dibuka dengan semua langkah-langkah kesihatan dan keselamatan yang ketat. Bagaimanapun saya ingat berhati-hatilah saudara. Artinya virus corona ni masih lagi menjalar di kawasan-kawasan taman-taman sedemikian. Terima kasih pada pihak pengurusan Legoland kerana mengambil keputusan pendekatan yang cepat. Bila ada kaki tangannya yang didapati positif, dia tutup terus. Sebab tu perbaikilah keadaannya saudara. Baik saudara, kembali pada permasalahan air citra.
Kerana dari segi ini kenyataan daripada pergerakan pemuda UMNO masih terus memperjuangkan soal pengeluaran wang simpanan daripada pekerja program iCitra sejumlah RM10,000 ini. Kerana menurut pergerakan pemuda sejumlah 97% daripada 21,000 rupanya pergerakan pemuda UMNO telah mengadakan satu kaji selidik. Sejumlah 21 responden 21,000 responden menyatakan mereka memerlukan pengeluaran wang daripada iCitra ini. Begitu menurut pengerusi sekretariatnya Saudara Azril Siral Yusof Sarid. Jadi pemuda UMNO mengambil ketetapan mereka harus memperjuangkan kerana ini ramai. Kerana dalam kajian itu mendapati pencarum berusia 35 hingga 44 tahun menunjukkan respon yang terlalu tinggi. Bukannya yang 50 tahun saja, yang 35 hingga 44 tahun adalah respon yang tertinggi iaitu 10,698 berharap agar pengeluaran tersebut dapat dilakukan. Kemudian 5,350 responden pula berusia antara 45 hingga 54 tahun. Ini bermakna mereka di bawah 50 tahun ini memang memerlukan pengeluaran iCitra. Jadi saya harap agar pihak di Kementerian Kewangan serta mereka yang berada di anjung kuasa di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja tolonglah prihatin. Ramai ini saudara. Kerana dari segi pecahan 18,777 responden berbangsa Melayu yang mahukan pengeluaran ini. 10% keturunan Cina dan India serta lain-lain turut serta dalam kajian rawak tersebut. Menurut kata Saudara Azril, dapatan itu akan diserahkan kepada Perdana Menteri. Beliau akan menyerahkan dapatan tersebut kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri, Presiden UMNO, rasanya dah telah dibuat pun tadi, siang tadi. Dan juga Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Ashraf. Jadi katanya kita hanya beritahu dari segi data dan fakta. Beliau tak boleh nak berdalih lah. Tak boleh nak kata ini bahawa ini adalah merupakan satu hasutan. Tidak. Dapatan tersebut jelas dan nyata bahawa rakyat memerlukan iCitra tersebut dikeluarkan. Sebab itu menurut Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dalam siri perdebatan dia dengan ahli daripada di Parlimen daripada Johor Bahru semalam rasanya, Datuk Seri Ashraf Wajdi, dia kata berdasarkan daripada Social Wellbeing Research Center SWRC Universiti Melaya, jadi mereka amat mengharapkan agar wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja yang dikeluarkan ini dapat digunakan untuk berbelanja kepada rakyat serta membayar hutang serta membeli gadget-gadget untuk anak-anak mereka dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi rekod menunjukkan kerajaan hanya boleh membantu menyediakan gadget pendidikan cuma 150,000 murid untuk mengikuti PDPR. Tapi bakinya sejumlah 48 juta lagi ibu bapa mereka terpaksa menggunakan wang. Sebab itu diharapkan dengan pengeluaran wang daripada simpanan pekerja ini dapat digunakan juga untuk membeli gadget-gadget untuk anak-anak mereka belajar. Dan saya melihat begini, kajian Malaysia Institute Economic Research membuat jangkaan 1% pertumbuhan KDNK akan memberi 70,000 peluang pekerjaan. Maka mereka yang hilang pekerjaan ketika tempoh PKP amat ramai sekali. Terdapat seramai 140,000 rupanya saudara. 140,608 orang telah hilang pekerjaan. 500,000 golongan M40 sudah jadi B40. Manakala 10,680 telah pun menjadi muflis sehingga Mac 2020. Jadi sebab itulah pengeluaran wang daripada simpanan pekerja ini amat diperlukan untuk membantu mereka keluar daripada keperitan hidup ini. Bagaimanapun kita terima kasih juga lah kerajaan bahawa Kementerian Pendidikan kabarnya bermula hari Isnin ini akan mengeluarkan bantuan awal persekolahan BAP iaitu berjumlah RM150 bagi setiap pelajar yang masuki tahun 2 hingga tingkatan 5 daripada kalangan keluarga isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri, terima kasih Kerajaan Malaysia yang turut perhatian dengan masalah rakyat. Tapi sebagaimana saya katakan, itu belum tuntas, belum cukup untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi sebab itu kita merasakan pengeluaran wang daripada KWSP ini amat penting. Saudara, saya nak cakap lebih tentang KWSP ini letih saudara. Tapi sebab mereka kadang-kadang buat tak tahu saja. Nak marah pun tak larat dah.
Kadang-kadang saya duduk menong seorang-seorang, kenapalah kita ni lepas satu kejadian masih lagi pimpinan tidak mau peka kepada masalah rakyat. Jadi sekarang kita kena ingat saudara, hari ini ekonomi kita dalam keadaan tenat. Kita harus mengakui sekarang ni bagaimana Indonesia sudah mula meninggalkan kita daripada menerima pelabur-pelabur asing, berbeza dengan negara kita. Sebab itu saya baca daripada portal Media FMT, dia menyatakan seorang pakar ekonomi mendedahkan bahawa Malaysia semakin kehilangan kelebihan berbanding Indonesia dalam persaingan mendapatkan pelabur asing. Menurut Carmelo Ferlito dari Pusat Pendidikan Pasaran, dia berkata bahawa Indonesia pantas mengejar Malaysia disebabkan tindak balas terhadap wabak COVID-19 yang progresif dan mesra perniagaan. Apa nak jadi pada kita saudara? Kita semakin ketinggalan. Ini yang harus kita fikirkan. Sebab itu saya katakan bahawa Menteri Perindustrian, Perdagangan Antarabangsa harus memikirkan. Tapi sehingga saat ini tidak ada kenyataan, tak tahu ke mana. Begitu juga dengan pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Yang kita nak tengok apa ni, negara kita sekarang ni saya melihat dalam keadaan yang begitu tenat saudara. Sebab itu kita menjerit minta EPF, tapi itu bukanlah penyelesaian pada segalanya. Mesti diadakan sesuatu pelaksanaan untuk menarik semula pelabur-pelabur. Dan saudara, kerana dulu negara kita terkenal sebagai negara yang cukup mesra dengan pelabur. Tentulah paling utama disebabkan oleh kestabilan politik. Tapi sejak Pilihan Raya 2018 sehingga saat ini, dah masuk 3 tahun lebih saudara, kita masih lagi struggle ataupun bergelut untuk menarik pelabur. Sedangkan pelabur saban hari, saban minggu meninggalkan kita. Ini harus dipikirkan. Sebab itu saya katakan bahawa perlu dah dicarikan upaya agar kestabilan politik ini dapat diwujudkan kembali saudara. Bagaimanapun menyentuh tentang COVID-19 ni, saya melihat Ahli Parlimen Bintulu Yang Berhormat Tiong Keng Sing. Beliau juga merupakan duta yang dilantik bertaraf menteri ke negara China. Nampak gayanya beliau masih lagi menyerang Kementerian Kesihatan dan Tari Jamaluddin. Saya yakin tentulah beliau mempunyai maklumat tertentu apabila dia kata ini melalui sebagaimana yang dilaporkan oleh Malaysia Kini. Ahli Parlimen tersebut mendedahkan bahawa sejumlah 31,696 kematian itu setakat 10 Januari yang dilaporkan kesan daripada COVID-19 hanyalah angka yang dilaporkan diterbitkan. Sedangkan katanya lebih menyayati jika ditambah bilangan yang tidak dilaporkan. Kerana kematian yang tinggi ini bukanlah sesuatu yang boleh kita nafikan. Sebab itu beliau mengatakan bagaimana kita bolehkah kita terus begini? Berapa banyak lagi nyawa yang akan melayang? Jadi kerana itu katanya tidak perlu seorang yang jenius untuk tahu bahawa data mengenai kematian dan kes yang disahkan katanya dimanipulasikan. Saya tidak menuduh, tapi ini kenyataan daripada Yang Berhormat Ahli Bintulu itu. Tiong dia kata ada tangan-tangan gaib yang memanipulasikan angka-angka. Saya menyatakan tiap-tiap malam itu laporan daripada Kementerian Kesihatan. Tapi nampak gayanya Ahli Parlimen tersebut sudah pun meragui. Jadi sebab itu saya harap agar Khairi Jamaluddin segera menjelaskan keadaan ini. Beliau sebagai Menteri Kesihatan dan juga Tan Sri Nur Hisham. Kerana kita mengharapkan supaya laporan itu biar tepat dan jelas. Jangan ada sebarang disembunyikan, jangan ada sebarang usaha untuk tidak melaporkan yang benar. Sebab bila saya melihat apabila seorang ahli parlimen mengutarakan, saya nampak dah 2-3 hari ini berterusan dia mengutarakan persoalan ini kerana keraguan dia terhadap bagaimana negara menyelesaikan masalah COVID ini. Kerana ia juga, kalau COVID tak selesai, ia tentulah menyangkuti soal aspek kemungkinan untuk kita menerima pelabur-pelabur tidak akan berjaya. Siapa nak datang kalau negara kita ini penuh dengan penyakit? Sebab itu Kementerian Kesihatan perlu menyatakan sejelas-jelasnya apa tindakan dan sebagainya. Jadi saya haraplah kalau ahli parlimen dah bersuara tu, dia bukan main-main tu. Saya nampak, dan beliau juga sebagai duta dari negara China, dia melihat bagaimana negara China menyelesaikan masalah COVID-19 ini dengan begitu berkesan.
Jadi dia mengharapkan, sebab itu dulu saya dah cakap, kalau boleh pegawai daripada Kementerian Kesihatan kita hantarlah. Kita hantar ke India, kita hantar ke negara-negara Afrika, kita hantar ke negara China, kita hantar ke negara-negara England ataupun Amerika, mengkaji bagaimana negara tersebut menyelesaikan masalah. Jangan kita hanya dalam kita kondon diri kita dalam negeri ini saja, dan kita hanya melakukan pelbagai kenyataan demi kenyataan yang tidak membawa sebarang keberuntungan untuk rakyat. Ya, dalam keadaan laporan ini COVID ni sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, macam limbo. Tidak ada apa. Saya bersyukur dalam minggu lepas nampak ada susut sampai 2,000. Tiba-tiba macam hari ini, semalam kemarin naik balik 3,000. Ini kenapa berjadi begitu? Jadi sebab itu Menteri Kesihatan harus bertanggungjawab. Ini soal kesihatan rakyat saudara. Sebab hari ini saya dapat laporan mengatakan bahawa 97.8% daripada 22,893,234 individu negara kita telah pun mengambil vaksin. Nak kata vaksin itu sebagai antara usahanya, dah 22,893,000 dah ambil vaksin. Jadi berdasarkan data Kementerian Kesihatan, sejumlah 99% ataupun 23,175,000 individu bagi populasi dewasa pun telah menerima suntikan sekurang-kurangnya 1 dos. Artinya dah semua dah ambil. Bukan lagi 87%, dah 90,8%. Dan sejumlah 255,384 dos suntikan vaksin itu telah pendirikan pada hari Rabu saja saudara. Melibatkan 3,170 suntikan dos pelengkap yang ketiga. Saya pun ambil. Tapi nampak-nampak muka dan mula berkerut, tengok seriau juga saya, batuk pula tu. Dan bagaimanapun kita mengharapkan bahawa dengan program, katanya program vaksinasi ini boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan. Saya harap begitulah. Jadi saya merasakan bahawa dengan keadaan begini, apa yang dilontarkan oleh ahli parlimen dari dulu, begitu juga laporan daripada Singapura, bahawa vaksin ini bukanlah pemutus kata ataupun the only solution ataupun solusi utama untuk menyelesaikan masalah COVID. Kena diusahakan acara lain. Sebab itu saya mengatakan perlu dicari ubatnya, bukan hanya vaksin. Kerana Menteri Kerajaan Singapura, saudara, di Singapura saya dapat laporan, Menteri Kesihatannya Ong Ye Kung, dia memaklumkan bahawa sebanyak 30% kematian berlaku akibat daripada virus COVID-19 adalah dalam kalangan penduduk yang telah pun divaksinkan sepenuhnya. Itu adalah laporan WION News kemarin saudara. Jadi Singapura menjangkakan gelombang jangkitan varian Omicron iaitu beberapa kali lebih besar berbanding varian Delta, disebabkan oleh potensi penularannya amat tinggi. Jadi jika Delta mencapai jangkitan 3,000 sehari, katanya Omicron mungkin boleh mencapai sehingga 10,000 sehari atau lebih. Jadi pilihan terakhir adalah dengan mengetatkan sekatan pergerakan. Itu yang paling penting, sekatan pergerakan. Bukan kita buka. 2 malam lepas saya kata ada pula menteri, ada pula pemimpin minta supaya kita punya kawalan di pintu-pintu sepadan dibuka, dikaji semula. Tak boleh begitu. Singapura mengetatkan. Kerana mereka yakin bahawa dengan mengetatkan kawalan itu, kemasukan ke negara tersebut dapat mengawal negara tersebut daripada merebaknya virus corona ini. Sebab itu menurut Perdana Menteri Singapura, Jeneral Lee Hsien Loong, dia kata perjuangan menentang COVID-19 belum berakhir. Kerana varian Omicron ini telah membawa kepada ketidakpastian yang baru. Ini juga jelas saudara. Jadi kerana itu dia kata kami mungkin akan mengambil beberapa langkah ke belakang sekali lagi sebelum memutuskan langkah ke depan. Tapi beliau yakin, katanya kita akan menemui jalan untuk hidup bersama virus ini dan meneruskan aktiviti yang kita suka dan selamat. Artinya Singapura menyediakan ubat. Saya yakin. Jadi sebab itu kita kena mengkaji bagaimana nak cari ubat. Yang paling penting sekarang ni vaksin dah ambil semua. Dah lebih 94% dah ambil. Dan sekarang ni kita cari ubat supaya mereka yang terjangkit dapat diberi rawatan, dan kita akan hidup dalam endemik ini. Suka tak suka, itulah bencana yang melanda seluruh dunia. Saudara, satu perkara yang agak menarik perhatian saya hari ini,
apabila saya menatap satu laporan dalam My Metro. Ini memang menyentuh perasaan saya. Kerana saya melihat bahawa usai Jumaat tadi tersentuh betul hati saya kerana kasih sayang itu rupanya tak bertepi. Di sinilah kita melihat bagaimana kasih sayang, warga cinta damai yang harmonis memupuk kasihnya melewati sempadan agama, bangsa dan keturunan. Ini dapatan saya, saudara. Kerana 22 tahun lalu, ini cerita dia yang saya baca, cuba saya hayati benar, saudara. Terdapat seorang bayi ditinggalkan di tadika kerana ibunya terpaksa pulang ke kampung halaman di Indonesia. Bayi itu berusia ketika itu 2 bulan. Dan hari ini bayi itu sudah pun berusia 22 tahun, bernama Rohana Abdullah. Dan ibunya warga Indonesia pulang ke negara asal setelah bapanya warga negara Malaysia ini meninggalkan ibu sebut, dan bayi sebut tanpa dapat dikesan sehingga saat ini. Dan bayi itu dipelihara oleh seorang wanita berbangsa Tionghoa bernama Chi Hoi Lan. Hari ini Chi Hoi Lan berusia 83 tahun. Dia sanggup memelihara bayi sebut kerana waktu itu beliau sebagai guru tadika dan ibu bayi itu bekerja sebagai pekerja pembersihan. Jadi kerana dia memikirkan mengenangkan nasib bayi sebut, akhirnya dia mengambil keputusan menjaga seperti anaknya sendiri. Hoi Lan, itu wanita Cina tadi, berkata dia sedar isu perbezaan agama akan menjadi masalah. Kerana itu, dia berusaha menyediakan segala keperluan untuk gadis ini yang bernama Rohana. Nama bayi tadi telah besar bernama Rohana binti Abdullah, kini yang telah berusia 20 tahun, dengan menggunakan wangnya sendiri, termasuk menghantarnya ke kelas asas fardu ain. Mulianya hati. Dia seorang wanita keturunan Tionghoa dan bukan beragama Islam. Tapi dia tahu bayi ini adalah bayi umat Islam, maka dia berusaha menggunakan wangnya menghantar bayi tersebut bila membesar ke kelas asas fardu ain. Kemudian Rohana itu bayi tersebut juga dipastikan belajar perkara asas mengenai Islam, menerusi pengajian langsung di sekolah dan didikan daripada kenalannya. Kerana jadi kata Wilan, saya sayangkan dia seperti anak sendiri. Sejak kecil saya pastikan dia makan makanan halal dan melakukan ibadat sebagai seorang Muslim sehingga hari ini. Saya tersentuh hati saya, saudara, bila membaca tatapan itu, kerana inilah warga cinta damai. Kita mengatasi batas sempadan bangsa, keturunan dan agama. Cuma dia kata sebelum dia mati, ini kata Huilan tadi, dia kata saya mahu lihat dia berkahwin. Sebab usia wanita tadi sudah pun 83 tahun. Saya mahu melihat dia berkahwin, berkejaya dan bahagia. Jadi sekarang katanya saya lega. Kerana selama hayat saya, dia terjaga sebagai seorang Muslim. Walaupun wanita tadi bukan seorang Muslim. Dan dia akan kekal begitu sampai bila-bila. Ini kenyataan beliau ketika beliau bertemu dengan pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk Zon Batu, itu saudara Ghulam Muzaffar Mustaqim. Saya harap supaya saudara Ghulam Muzaffar dan Ghulam Mustaqim ini dapat membantu ibu tersebut yang mahukan supaya gadis bernama Rohana ini dapat tinggal terus di negara ini dan mendapat kerajaan. Rupanya dia tak ada kerajaan, tak ada IC dan sebagainya. Jadi Hoilan ni dia sanggup tak kahwin hanya untuk memelihara bayi tersebut sehinggalah besar. Jadi sebab kata dia, saya tahu ada benda yang tak boleh makan. Saya tahu ada masanya dia perlu solat dan itu langsung tidak menjadi masalah padanya. Saya mengambil tanggungjawab sebagai ibu. Saya didik, saya asuh dia seperti mana sepatutnya. Yang membezakan kami adalah budaya dan agama. Saya tersentuh baca saudari. Usai Jumaat tadi saya baca, alamak, ada jugalah insan berhati mulianya hati ibu tersebut. Saya hampir menitiskan air mata, saudara. Jadi Rohana yang kelihatan sedih sepanjang perbualan oleh dia diwawancara oleh My Metro itu, dia berkata dia akan terus menyayangi ibu angkatnya yang mesra dipanggil sebagai Aoshi. Itu cikgu dalam bahasa Mandarin. Walaupun selepas dia membawa haluannya sendiri, artinya kalaulah dia berkahwin sebagainya, dia akan memelihara ibu sebut walaupun dia dengan agamanya. Sebab itulah Islam pada saudara, lakum dinukum waliyadin. Kuliah ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita berbeza, tapi itu tidak menjadikan kita bermusuh. Saya amat tersentuh lah bila wanita ibu angkat sebut dia bukan warga Islam, dia keturunan Cina. Jadi ibu asalnya katanya merupakan warga Indonesia, dia berkahwin dengan bapanya seorang warga tempatan. Sungguh tidak bertanggungjawab lelaki sebut, langsung tak ambil tahu. Saya harap dengan pencerahan ini, kalau mungkin bapa sebut mendengar, silalah berjumpa dengan ibu sebut dan berjumpalah dengan anak sebut. Mungkin ada kerinduan daripada hati seorang anak yang mengharapkan hadirnya bapa. Sebab dia sekarang ni dalam keadaan bermasalah. Sebab dia nak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan kerakyatan, kewarganegaraan. Memang kalau bapanya adalah lelaki itu rakyat Malaysia, ibunya daripada luar, maka dibolehkan untuk mendapat kerakyatan. Tapi sekarang ni kerana bapanya menghilangkan diri. Saya haraplah supaya pihak di Kementerian Jabatan Pendaftaran mempermudahkan usaha ibu sebut supaya dia dapat tentram. Usia dia dah 80 tahun, dia berjuang. Katanya dah 10 tahun dia berusaha untuk mendapatkan kewargaan untuk anak angkatnya itu. Jadi katanya dia dah pada tahun 2016 dan sehingga kini belum ada maklum balas. Saya harap agar warga di Jabatan Pendaftaran Negara dapat menyantuni masalah Puan Hui Lan dengan anaknya yang bernama Rohana binti Abdullah dan sedang ditangani oleh saudara Gulam Muzaffar Gulam Mustaqim. Saya haraplah ini di Bagan Batu di Kuala Lumpur, saudara. Saya terkesan bila melihat adanya insan berhati mulia. Saudara, kan hari ini selesai Puan Rohana ceritanya begitu. Saya melihat juga kenyataan daripada Sisa Pak Agong Majlis Perunding Melayu MPM Datuk Dr. Hassan Muhammad. Beliau menghantar kiriman pada saya. Dia mengatakan bahawa amalan rasuah di negara kita ini amat membimbangkan kerana ia telah pun berakar umbi sejak sekian lama. Kini katanya sudah menjadi sebati dan menjadi budaya. Jadi sebab itu warga perlu berusaha keluar daripada kepompong budaya yang begitu negatif ini. Jadi kalau kita berterusan dengan keadaan begini, maka kita akan mengalami kehilangan pelabur-pelabur dan orang tidak percaya pada kita. Memang saya dah bercakap dalam politik pun sekarang ni, orang menggunakan politik wang. Sebab itu saya mengharapkan agar Parti UMNO khususnya menghentikan segala elemen-elemen politik wang. Jika ada didapati mana-mana pemimpin, sama ada di peringkat cawangan, peringkat bahagian ataupun di peringkat majlis tinggi, mereka mengamalkan penggunaan wang dalam berpolitik, maka perlu diambil tindakan. Kita harus juga melakukan satu islah kepimpinan supaya UMNO bersih daripada elemen korupsi ini. Saya harap benda begitulah, saudara ya. Kerana kita tak mahu lagi lah. Sebab apa yang dikatakan oleh saudara Datuk Hassan Mat, beliau menyifatkan rasuah berpunca daripada ketamakan dan kurangnya integriti. Selain daripada itu, lemah iman. Ini calon-calon pemimpin, mereka jadi pemimpin, mereka terjebak dalam korupsi. Sebab itu saya haraplah kita dengan apa yang berlaku sekarang ni, saya lihat, saya tak mau menyentuh tentang apa yang berlaku tentang Tan Sri Azam Baki, polemik dalam SPRM, polemik dalam beberapa yang tersiar. Saya tak mau terlibat. Tapi kita melihat, membaca, menatap laporan demi laporan, apakah negara kita ini tak boleh bebas daripada budaya korupsi. Ini terletak pada warga. Sebab itu bila sampai waktu pilihan raya nanti, pilihlah pemimpin yang baik. Sebab itu saya sahabat malam minta agar untuk kali ini parti saya, Parti UMNO, menurunkan calon-calon yang bersih. Tak mau lagi lah yang ada sekarang ni yang dilihat terjebak, yang masih ada lah. Saya tahu kenal, saudara, bukan saya tak kenal. Ada kalangan pemimpin yang terjebak dalam korupsi. Sebab itu saya besar hati melihat Presiden UMNO sendiri sedang berusaha di mahkamah untuk membersihkan dirinya atas tuduhan. Jadi sedangkan ada kalangan pemimpin yang berada di anjung kuasa, mereka saya tak mau sebut, saya tahu ada nama-nama itu, mereka terjebak dalam elemen korupsi. Dan saya harap akan datang tak adalah dia diturunkan sebagai calon, sebab kita memerlukan negara yang benar-benar bersih untuk memimpin negara kita ke tahap yang lebih baik lagi. Dan dalam keadaan begini, saudara, sebagaimana yang saya katakan, krisis, tiba-tiba hari ini saya nampak parti politik PAS. Saya tak mahu saya berjanji pada diri saya kalau boleh tak nak bercakap soal parti lain. Tapi melihat ada culipan baru ni, sedikit saja, saudara, saya melihat bahawa parti PAS pun sudah
terjebak dalam krisis, nampak gayanya. Ini kerana saya nampak lepas satu parti, semua parti-parti banyak terjebak dalam krisis. Dalam PKR ada krisis, pemecatan ahlinya macam Iswadi dan sebagainya. Dalam PBM tak payah kita sebut lagi lah. Krisisnya ramai keluar menyertai parti PPBM baru. Saudara Jerry Seng. Kemudian DAP juga ada krisis. Dan yang terbaru, UMNO tu cerita lah, berantakan antara kumpulan 2-3 pihak lagi tengah berebut kuasa. Dan yang terbaru, dalam parti PAS, apa nak jadi pada negara kita ini? Saban waktu masih krisis demi krisis. Yang terbaru ini, saya melihat bahawa PAS kini berada di ambang perpecahan. Apabila salah seorang ahli majlis tingginya, mantan menteri, iaitu Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, atau lebih dikenali sebagai Khairuddin At-Takiri dari Terengganu, katanya digugurkan ke dipecat ke tak salah sebagai ahli jawatankuasa kerja pusat PAS. Beliau bertanding kalah tapi dilantik kemudian disingkirkan dari jabatan tersebut. Memanglah kita melihat bahawa dalam PAS sekarang ni ada puak-puak yang saya lihat yang cuba menolak mereka yang lebih mirip untuk membawa era kepimpinan ala cara Tok Guru Nik Aziz. Sebab itu Nik Abduh tersingkir dalam percaturan untuk jawatan kuasa di Dewan Pusat. Bagaimanapun beliau dilantik semula. Tapi nampak gayanya Khairuddin At-Takiri ini disingkirkan. Apakah akan berlaku sekali lagi? Sebab PAS dulu selepas pemilihan di Kuala Selangor, mereka terjebak dalam krisis. Akhirnya muncul parti Amanah Negara, iaitu Ahmad Sabu di situ, Saluddin Ayub, Usham Musa, Mahfuz Omar dan ramai pimpinan PAS, termasuklah Datuk Atlah Ramli keluar daripada PAS menubuhkan parti Amanah. Kali ini apakah akan ada lagi pemimpin PAS tingkat pusat yang keluar? Saya tak tahu, tapi melihat dari sini kerana Presiden PAS iaitu Tuan Guru Haji Hadi, dia kata dia mengesahkan perkara tersebut dan tiba-tiba dia mengatakan bahawa itu urusan dikendalikan oleh Susah Agung Datuk Taqiyuddin. Itu katanya dalam kenyataan. Saudara. Jadi menurut Haji Hadi, pengguguran mana-mana pemimpin adalah perkara biasa dalam parti. Nampak tu? Sama ada diberhenti atau ditukarkan. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat PAS yang diadakan di Ibu Pejabat Parti Kuala Lumpur kemarin. Jadi dalam keadaan begini, kalau PAS pun ada krisis, macam mana nak menghadapi pelari nanti ni? Lepas satu-satu krisis, saudara. Dan hari ini, kita digemparkan pula seorang lagi, ahli dakwah negeri dari Negeri Perak. Bagaimanapun dia dah pun dibebaskan apabila pihak polis menyerbu di sebuah kelab malam di Pulau Pinang di seberang Perai, mendapati seorang ahli Dewan Undangan Negeri Perak. Cukup memalukan, malulah rasa negeri saya lah. Tapi nasib baik bukan ahli UMNO. Dia ditangkap, diberkas oleh pihak polis bersama dengan dalam 30 orang teman-temannya kerana disyaki terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Bagaimanapun dia telah pun dibebaskan tadilah. Terdapat 35 orang dalam kelab tu. Dan saudara, jadi benda lah dia orang ni. Orang yang kita yakini menjadi pemimpin tiba-tiba boleh terjebak dalam kegiatan yang tidak bermula ini. Macam mana kita menggantungkan harapan? Sepatutnya mereka memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah negara. Bukan mewujudkan krisis dalam parti, terjebak dalam kegiatan tak bermoral. Dan ini yang berlaku. Saya tak mau melaporkan lebih daripada itu sebab bila sesuatu perkara itu masih serta polis, saya mengambil keputusan untuk tidak campur tangan. Biarlah sebab kita pasukan polis kita cekap, saudara. Jangan risau. Kita tunggulah kenyataan selanjutnya. Ya, saudara. Cuma yang saya ingin santuni soal parti kita, Parti UMNO. Hari ini saya lihat kenyataan Tan Sri Syarif Samad kerana beliau mempersoalkan bahawa mantan Susah Agung Tan Sri Anwar Musa yang katanya memberi kenyataan seolah-olah mewakili Majlis Ketinggian UMNO berhubung dengan kedudukan sokongan terhadap Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi pemimpin veteran Tan Sri Syarif Samad mempersoalkan tindakan Tan Sri Anwar Musa membuat kesimpulan awal, iaitu kata seolah mewakili
Majlis Kerja Tinggi UMNO untuk mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri pada pilihan raya umum akan datang. Sebab saya katakan semalam sudah saya katakan, kenapa begitu? Kenapa diwujudkan polemik-polemik yang begini? Jadi sebagai Ketua UMNO bahagian Johor Bahru, Tan Sri Syaril dia kata beliau hairan bagaimana Tan Sri Anwar Musa boleh membuat kenyataan seperti itu di Facebooknya. Sedangkan beliau sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia tidak pun menghadiri mesyuarat pada Selasa lalu. Dia bukan ahli majlis tinggi. Jadi tak tahulah dia kata. Ini sebab kita melihat kesan daripada kenyataan Tan Sri Anwar Musa dalam Facebook, katanya bahawa hasil mesyuarat MPT pada malam Selasa memberi bayangan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri akan jadikan watak utama UMNO untuk PRU 15. Tak sepatutnya. Apa yang dibincangkan oleh MT tak payah nak bercakap. Sebab itu Datuk Fuad Zakasi songsong, dan hari ini kita lihat bagaimana Tan Sri Samad. Beliau orang lama. Tan Sri Samad ni bukan calang-calang orang saja. Beliau pernah bertanding atas tiket bebas pun menang. Bukan kaleng-kaleng lah orangnya. Kalau buat kenyataan itu tentulah ada maksud dan tertentunya. Saudara. Jadi kita mengharapkan, sebab ini menyentuh soal poster boy, ini menyentuh soal jawatan Presiden Parti. Datuk Tan Sri Syaril dia khawatir apakah ada tangan-tangan yang cuba merobek ikatan perpaduan, ukhuwah perpaduan dalam UMNO ini hanya kerana agenda peribadi. Sebab itu saya katakan UMNO tidak mempunyai masa lagi untuk menyantuni ataupun untuk bersama dengan pemimpin yang sebegini. UMNO harus terus ke hadapan dengan agendanya. Perjuangan UMNO semua orang tahu. Setakat ini kita masih lagi berperang. UMNO seolah berperang lah. Masih lagi mahukan supaya pimpinan negara yang dipimpin oleh Datuk Seri Sabri dan Menteri Kewangan menyelesaikan masalah pengeluaran wang semalam pekerja RM10,000. Ini tak selesai lagi. Dah tiba-tiba pula nak diangkat pula jadi presiden. Jadi kadang-kadang begini membuatkan ahli peringkat Kaumbi pun apa benda ni? Semalam saya dengar juga ada satu pelayar daripada Kuala Selangor, dia marah. Dia marah bila mendengar kenyataan apa ni Majlis Tinggi UMNO. Kenapa nak buat sokongan pada Perdana Menteri sedangkan yang kita hendak adalah tuntutan pengeluaran wang daripada simpanan pekerja. KWSP RM10,000. Dia kecewa bila tidak ada kenyataan daripada Sesat Agung dan sebagainya. Saya berusaha untuk mendapatkan penjelasan daripada Sesat Agung, tapi kerana kesibukan hari ini masih belum dapat lagi. Saya nak bertanya juga apa cerita sebenar-benarnya. Tapi saya yakin saya mesti ada dibincangkan, bukan tak bincangkan sebab ketua pemuda di situ. Pemuda masih terus istiqamah untuk memperjuangkan perjuangan rakyat, saudara. Dan hari ini 2-3 hari lepas pun parti-parti yang friend of Barisan Nasional telah pun meminta supaya disegerakan pilihan raya umum. Itu daripada Parti Makal Sakti. Presidennya minta mendesak agar Perdana Menteri segeralah mengadakan pilihan raya umum. Dan saudara, saya melihat bahawa isu tentang pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Johor ni rasa-rasanya akan terjadi. Sebab itu bila saya dapat curipan semalam, saya dah katakan mungkin ada orang bagi tahu saya mungkin hari Isnin katanya. Saya tak tahulah. Saya mungkin, kalau mungkin lah. Tetapi bagaimanapun saya berkeyakinan bahawa sudah sampai masanya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hasni memikirkan untuk segera memanggil satu pilihan raya untuk negeri Johor, memandangkan keadaan yang tidak stabil dari segi politiknya. Betul, walaupun PBM mengatakan tak perlu, PKR mengatakan tak perlu, tapi dengan kedudukan 28 kerusi saja yang menyokong pimpinan Perdana Menteri yang Menteri Besar dan 27 lagi berada di blok pembangkang, ini bukan tidak stabil. Saya sedang menyiapkan satu laporan khusus berhubung dengan kedudukan Dewan-Dewan Undangan Negeri di negeri Johor. InsyaAllah dengan izinkan malam ni siap, mungkin malam besok saya akan mula untuk menterjemahkan. Saya cuba berhubung dengan Saudara Syam Jalil, minta data-data. Dia pun juga sekarang ni sedang menyediakan data-data kedudukan bagaimana yang saya yakin bahawa kita boleh, UMNO Barisan Nasional boleh menang sekitar 33 kursi Dewan Undangan Negeri di Johor. Bagaimanapun terpulang pada Datuk Hasni. Kerana bagi UMNO kita UMNO pusat terserah pada kerajaan negeri. Sebab itu kata Presiden, bukan satu perkara luar biasa
untuk parti UMNO menghadapi pilihan raya negeri di Johor. Jika diadakan dalam masa dekat, jentera parti sentiasa dalam keadaan siap siaga. Itu kenyataan dari Presiden. Jadi bila dan apa juga keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya, pilihan raya, kita akan mematuhi sepenuhnya. Jentera kita telah melakukan pendekatan, itu operasional, sejak berapa lama lalu, terutama ketika pilihan raya kecil di beberapa tempat. Ini kenyataan daripada Presiden. Jadi Presiden mengatakan terpulang pada Datuk Asni bila dia nak memanggil pilihan raya. Saya bila kenyataan begini, saya berkeyakinan bahawa sudah masaklah keadaannya di Johor itu akan mengadakan pilihan raya negerinya sebelum pilihan raya umum diadakan. Saya melihat begitu. Kerana untuk pilihan raya negeri ini, menurut Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, bukan suatu berada dalam keluarbiasaan. Bukan suatu yang luar biasa. Sekiranya Johor, PRN di Johor ni diarahkan. Ini kenyataan daripada Presiden. Kalau Presiden dah berbunyi, artinya UMNO pusat telah pun memberi green light ataupun memberi kebebasan agar pimpinan negeri Johor untuk memikirkan untuk memanggil ataupun menghadap Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Negeri Johor membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor agar satu pilihan raya negeri dapat diadakan. Saya rasakan sebab sekarang ni di Johor pun isu banjir pun dah mula usai. Banyak kawasan-kawasan yang dah selamat dan sepenuhnya saya rasa mungkin dalam bulan Mac lah, sebab setiap pilihan raya itu bila diumumkan bubarnya Dewan Undangan Negeri, maka dia memerlukan 60 hari. Jadi kalaulah hari Isnin, saudara bukan tepatnya saudara, jangan tuduh saya yang bukan pula, kalaulah benar Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan pada pertengahan bulan Januari ini, 60 hari lagi. Januari, Februari, Mac. Maka bulan Mac akan adalah pilihan raya negeri Johor. Segala ketetapan itu insya-Allah akan saya ulas malam besok kerana saya sudah mendapat banyak data-data. Izinkan saya mengkaji satu persatu. InsyaAllah saya akan membuat ulasannya bermula malam besok. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Terima kasih.